Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bertemu lagi dalam kelas Al-Quran tingkatan 2 Ulumul Quran dalam tajuk pengumpulan Al-Quran atau Jam'ul Quran kedua. Sejarah pengumpulan Al-Quran atau Jam'ul Quran pada asalnya berlaku dalam dua keadaan, iaitu secara hafazan dan secara penulisan. Pengumpulan Al-Quran secara penulisan melibatkan kepada tiga era, tiga zaman. Pengumpulan Al-Quran secara penulisan boleh dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu yang pertama zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan zaman Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bermakna pada ketiga-tiga zaman ini penulisan Al-Quran telah pun wujud pada ketiga-tiga masa, ketika Nabi masih hidup, ketika khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan pada khalifah yang ketiga pada zaman Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Penulisan pada zaman Rasul SAW, Al-Quran sebagaimana yang dimaklumi, Al-Quran dihafal oleh para sahabat dan ditulis dalam kulit binatang ataupun di atas lembaran kulit binatang, kemudian ditulis pada pohon tamar, pada tulang belulang, pada batu-batu. Quran pada zaman ini tidak dikumpulkan dan surah-surahnya tidak tersusun. Namun begitu, penulisan Al-Quran di zaman Rasul SAW ia terbagi kepada dua golongan yang cuba menulis, yang mempelopori dokumentasi penulisan Al-Quran. Dan pada zaman itu golongan Mekah dan golongan Madinah. Jadi penulis-penulis wahyu ada ramai bilangan dalam kalangan sahabat. Golongan Mekah adalah Khulafaur Rasyidin, iaitu khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah ketiga Uthman bin Affan, khalifah keempat Ali bin Abi Talib. Maknanya Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi, empat khalifah itu semuanya pandai menulis. Kemudian sahabat yang lain juga menulis pada zaman Rasul. Talhah bin Ubaidillah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Huzaifah bin Al-Yaman, Abban bin Sa'id, Al-Ala bin Hadrami, dan Salim Maula bin Abi Huzaifah radhiyallahu anhu. Itu di antara para sahabat penulis-penulis Al-Quran pada zaman Rasul. Manakala golongan Madinah pula yang menulis Al-Quran Katibul Wahyi, antara lain ialah Ubay bin Ka'ab atau gelarannya Abul Munzir, Zaid bin Thabit Al-Ansari, Muaz bin Jabal, Amr bin Sa'id, Abu Darda, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini golongan Madinah dan golongan Mekah yang menulis Al-Quran pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermakna pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran telah dicatat, ditulis, termaktub pada hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada penulisan Al-Quran pada zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman ini ayat-ayat Al-Quran tersusun pada setiap surah, tetapi surah-surahnya masih tidak tersusun lagi dan dinamakan sebagai suhuf. Bukan ada lembaran
ya, yang banyak pada ketika itu hanya ada satu sahaja yang disebut sebagai suhuf. Kenapa berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq? Sejarah pengumpulan Al-Quran ini telah direkodkan. Antara sebab pengumpulannya ialah selepas kewafatan Rasulullah SAW telah berlaku peperangan Yamamah, ya, Al-Yamamah, peperangan Al-Yamamah, ya. Kumpulan ini diketuai oleh Musailamatul Kazzab, iaitu yang mengaku menjadi nabi. Ya, Musailamatul Kazzab bila Rasulullah wafat, dia telah mengaku menjadi nabi. Di dalam peperangan tersebut, ramai para sahabat yang menghafaz Al-Quran telah gugur syahid. Melihat keadaan ini, Sayyiduna Umar Al-Khattab, ya, ketika itu bukan menjadi khalifah, ya, Sayyidina Umar telah mencadangkan kepada khalifah ketika itu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang merupakan khalifah pertama, ya, selepas kewafatan baginda Nabi, agar mengumpulkan Al-Quran. Cuba himpunkan Al-Quran, kumpulkan Al-Quran, ya, jamu Al-Quran, tadwin Al-Quran, cuba dikumpulkan Al-Quran itu. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar, ya, agak keberatan dan ragu-ragu kerana perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hayat baginda Nabi, dan dibimbangi perkara yang hendak dilakukan itu, iaitu mengumpulkan Al-Quran ini, dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Ya, selepas berbincang dengan Sayyidina Umar Al-Khattab secara mendalam, teliti, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan pandangan Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran demi menjaga kemaslahatan agar Al-Quran itu tidak hilang bersama dengan para syuhada ketika dalam medan peperangan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah melantik sahabat yang menanggung beban amanah yang sangat besar ini untuk mengumpulkan Al-Quran, iaitu Zaid bin Thabit, untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran yang dinamakan sebagai Suhuf. Suhuf ini telah disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian oleh Sayyidina Umar, dan kemudian disimpan seterusnya kepada anak beliau, iaitu Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Itu di antara sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi di antara isi penting yang terdapat dalam perbincangan pada kali ini, faktor-faktor Al-Quran ditulis semula kali kedua pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah, pertama, supaya mengelakkan Al-Quran hilang daripada ingatan para sahabat kerana telah terkorban syahid dalam peperangan Al-Yamamah. Yang kedua, hasil cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab supaya Al-Quran ditulis dalam bentuk suhuf, ya. Dan yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sendiri bimbang berlaku penyelewengan dalam penyusunan oleh para pengumpul itu sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.